النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا المقصرين إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا شيخنا شيخ حاج محمد عنف ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. Nyalih kipas tak senang sikit, saya tak nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tingkat tu kan ada orang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif bab yang ke-21. Hadis yang pertama dari Abi Abdirrahman Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa
ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Artinya barang siapa yang telah memberi kelengkapan orang yang berperang sabilillah, sesungguhnya dia telah berperang. Dan barang siapa yang telah menggantikan seseorang yang berperang dalam kaumnya dengan baik, maka sesungguhnya dia telah berperang. Baik, hadis jelas, tak payah tegang. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Huzail faqala liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wala ajru bainahuma. Diriwayatkan oleh Muslim. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim satu perutusan kepada Bani Lihyan dari Huzail. Sabdanya, hendaklah bangun salah seorang dari tiap-tiap dua orang lelaki dan pahalanya antara mereka berdua. Maknanya apa? Maknanya hendaklah ada orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Kalau ada dua orang, seorang kena berjaga. Maknanya kita ni tak lepas daripada berjuang dan berjihad di jalan Allah. Kalau kita tak berperang dengan senjata, kita berperang dengan apa? Dengan pemikiran. Jangan biarkan pemikiran kafir meresap di dalam jiwa orang-orang beriman. Kita kena berperang pemikiran dengan kafir, dan yang lebih utama sekali berperang dengan kaum mubtadi'. Dalam kitab dalam kitab Minhajul Abidin ada menyebutkan berperang ya, ataupun mengerjakan dakwah itu ada 3 golongan. Pertama, berdakwah kepada orang mubtadi'. Yang kedua, berdakwah kepada orang kafir. Berdakwah kepada orang yang ketiga ni, berdakwah kepada orang Islam. Berdakwah pada orang Islam, dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada orang mubtadi'. Mubtadi' ni apa dia? Pembid'ah. Dia mengaku dah Islam, tapi dia tu pembid'ah dalam Islam. Maka kata Imam Ghazali, berdakwah pada pembid'ah tu lebih besar pahala. Siapa pembid'ah yang ada ni? Pak Wahabi, Pak Syiah tu lah. Ya, kita menyeru manusia supaya jangan mendekati mereka, jangan menuruti ajaran mereka, memperkenalkan kepada orang Islam inilah ajaran mereka, jangan kita ikut, jangan kita turut, jangan kita belajar, jangan kita sokong. Itu namanya berperang dengan pemikiran. Maka berperang dengan pemikiran itu kepada ahli mubtadi' itu lebih utama. Dalam 3 golongan tadi itu, berperang pemikiran dengan orang mubtadi' itu lebih utama. Sebab mereka itulah orang Islam jadi rosak binasa, ditindas oleh orang kafir pasal puak ini. Yang kedua, dengan orang Islam. Orang Islam yang jiwanya ada nifak. Dia mengaku Islam, tapi dia tolong orang kafir dalam membangunkan orang kafir.
Sama ada ekonominya, undang-undangnya, kemajuan hidupnya. Maka ini nombor 2. Kemudian baru dakwah orang kafir. Orang kafir tu duduk nombor 3. Pasal apa? Pasal punca orang Islam ni lah orang kafir tak masuk Islam, dan punca orang Islam ni lah orang kafir makin tegal. Makin keras kepala dia. Makin tunjuk ke hak dia. Pasal ada musuh dalam selimut ni lah. Musuh dalam selimut ni ada 2 puak. Satu puak pembida'ah, satu puak Islam yang hatinya menyembunyikan kekufuran. Dia cakap dia Islam, dia pun Islam juga, aku mengucap juga, Quran kitab aku, hadis Nabi aku punya pegangan. Aku sembahyang Jumaat juga, puasa pergi, puasa masjid pergi. Tapi hati sanubarinya penuh dengan ulat-ulat, penuh dengan parasit-parasit, penuh dengan busuk hati kepada orang Islam. Dia Islam tapi busuk hati dengan Islam. Ada sejarah 2 puak ni dia di dunia tak pernah berpegang dengan orang kafir, melainkan pegang dengan orang Islam juga. Siapa? Satu Wahabi, satu Syiah. 2 puak ini tak pernah berperang dengan orang kafir. Bacalah sejarah dia. Adakah Syiah pernah berperang dengan kafir? Tak pernah. Dia berperang dengan orang Islam juga. Dengan siapa? Dengan Iraq. Pak Wahabi pernah perang dengan kafir? Tak pernah. Dia perang dengan siapa? Dia perang dengan Al-Malik Syarif, seorang raja Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang memerintah tanah haram dulu. Lepas tu dia jadi kuncu Kristian dan Yahudi sampai hari ini. Dia mana pernah perang dengan orang kafir? Inilah tanda mereka itu musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Inilah punca orang kafir menindas orang Islam, sebab orang Islam sendiri menindas orang Islam. Maka benarlah kata Imam Ghazali, dakwah kepada 3 jenis manusia ini, dakwah kepada pembid'ah itu lebih afdal. Kemudiannya kepada orang yang berjiwa nifak ini. Kemudian barulah pada orang kafir. Jadi kita ni kalau nak mengislamkan orang asli dalam hutan yang tak kerti apa. Dengan orang Islam yang duduk tengah pekan, yang duduk di bandar, yang duduk di kampung, yang bergaul dengan kita, yang jiwa dia nak menjahanamkan Islam, tak mau pergi dakwah dia. Tinggalkan yang aula, pergi buat yang tidak aula. Jadi kerja tu bukanlah tak ada pahala, manfaatnya tak banyak, kurang manfaat. Dapat manfaat lebih pada orang kafir. Orang kafir ni dia bukan suka tengok orang Islam naik, sama ada agamanya kah, ataupun kehidupannya kah, ataupun ekonominya kah. Ya. Nak cari orang sesat kah sebenarnya, ataupun nak bela orang kafir yang duk ganggu orang Islam ni. Ya, yang duk ganggu orang Islam, tangkap orang ni, kumpulan ni, sebenarnya nak membenteras akidah rosak ke, ataupun nak tolong perniagaan orang kafir. Sebenarnya tu yang sebenar-benarnya apa? Kalaulah kita nak benteras kerosakan akidah, kenapa si Wahabi sana tak kacau? Tu lagi teruk. Bukannya ratus-ratus, bukan ribu. Satu negeri. Tu lagi teruk. Kacau tu lagi teruk. Tu punca orang jadi sesat, menyesatkan. Tu jelas-jelas sesat tu Pak Wahabi. Ya, tapi ada orang Islam hari ni bergelar ulama katanya lah. Ya, menyokong sungguh pergerakan Wahabi. Ini masalah besar
Masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam di dunia hari ini kerana inilah. Kerana orang yang digelarkan dia tu ulama, tapi dia menyokong pergerakan Wahabi yang terang-terang menentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata Al-Wahabi itu sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini fitnah yang amat besar sebenarnya. Fitnah yang amat besar ke atas umat Islam hari ini ialah adanya orang yang digelarkan ulama dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah telah menyokong pembid'ah yang menyerang Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi dia ni sokong dia, kata dia betul. Pelik tak? Ini masalah yang terjadi di dunia hari ini. Menyebabkan orang Islam itu makin diranakkan oleh puak kafir. Tidakkah dia tahu Wahabi itu terbina dengan bantuan dan tajaan orang-orang Yahudi? Barangkali dia terlupa ataupun tak tahu sejarah ini. Lepas tu dia kata, kita yang berjuang menentang Ahli Sunnah dengan menentang Wahabi ni, dia kata kita bodoh. Ngaji satu kitab. Kenapa tak ngaji kitab banyak sikit, dia kata. Dia tu betul lah ngaji kitab banyak, tapi tak berjumpa dengan masalah ni. Punya banyak ngaji kitab, tak jumpa masalah ni. Ya. Asal-asal Wahabi ni, ya, bangun di dunia, menegakkan ajarannya di tanah haram, tanah Hijaz, dan membentuk sebuah negara yang bernama Saudi Arabia. Saudi itu orang Yahudi, masuk Islam, kepala otak masih lagi Yahudi sebenarnya. Kepala otak sekular. Akhirnya undang-undang Islam di tanah Arab telah dijahanamkan oleh Al-Malik Saud. Ni kita dah cerita banyak kali dah ni. Tapi hari ni ada pula orang yang bergelar ulama dalam Ahli Sunnah. Orang lah gelar dia ulama. Menyokong gerakan Wahabi di Malaysia. Kita rasa pelik lah. Ni tanda-tanda nak kiamat ni. Ni lah fitnah yang paling besar ni. Fitnah yang paling besar ni lah dia, tuan-tuan. Ya, kita dikelirukan oleh orang yang diharapkan. Fitnah yang paling besar berlaku di kalangan orang Islam hari ini, kita dikelirukan oleh orang yang diharapkan. Masya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zalik. Janganlah kita tergolong dalam kumpulan itu. Allahumma najjina minal qawmil fasikin wal mubtadi'in wal zalimin wal kafirin wal munafikin. Amin ya rabbal alamin. Baik, habis. Yang ketiga dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakuban birruhai faqala manil qaum qalu al muslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaka ajrun. Diriwayatkan oleh Muslim. Walaki ajrun imra'atun. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui satu rombongan penunggang-penunggang di Ruha. Sabdanya, siapakah kaum ini? Mereka menjawab, kaum muslimin. Tanya mereka, siapakah tuan? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang wanita telah mengangkatkan kepada baginda seorang kanak-kanak dan berkata, adakah untuk dia ini haji? Baginda menjawab, ya, dan untukmu pahala.
Kanak-kanak ni tak wajib haji. Tapi kalau dia buat kerja haji, hukumnya sah. Dan ibunya yang membawanya ke Mekah menunaikan haji, dapat pahalanya. Pahala menghajikan kanak-kanak. Hadis yang keempat, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa Abi Musa ni? Selalu kita sebut nama dia. Iaitu seorang sahabat Nabi yang menjadi gubernur di Iraq pada zaman Nabi masih hidup dahulu. Dan dari keturunannya lah lahir Imam Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah. Iaitu Imam Ali bin Ismail Abil Hasan al-Ash'ari. Imam Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Dia ni apa dia kerjanya? Mula-mula dia berpahaman Mu'tazilah. Selama 40 tahun berpahaman Mu'tazilah. Kemudian dengan hidayah dan taufik dari Allah, dia telah menukar fahamannya kepada fahaman yang benar, yang ia namakan ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah. Sampailah sekarang ini, ya, pengikutnya boleh ada di serata dunia. Nabi pernah bersabda, suatu masa nanti umatku akan diselamatkan oleh keturunan sahabatku ini. Maka Nabi tunjuk kepada Abu Musa al-Ash'ari. Maka kata ulama ahli sunnah wal jamaah, inilah dia orangnya, iaitu Imam Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari tadi. Baik, habis. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffidu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffiran tayyibatan bihi nafsahu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Artinya, bendahari Islam yang amanah, al-khazinul muslimu, pemegang amanah orang Islam. Oh, dia terjemah di sini bendahari. Al-khazinul muslimu mana kata pemegang amanah bagi orang Islam, penjaga harta. Khazanah. Khazin yang menjaga harta. Bendahari Islam yang amanah ialah orang yang meluluskan apa yang disuruh dia memperbuatnya. Diberikannya dengan cukup, sempurna, elok dirinya dengan itu. Maka dibawanya kepada orang yang disuruh berikan untuknya adalah salah seorang dari dua orang dari mereka itu bersedekah. Maknanya orang yang dilantik menjadi pemegang harta orang Islam, seperti orang-orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat orang Islam. Ini kita tengok, boleh katakan di seluruh dunia orang yang pegang zakat ni tidak telus. Disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i, ya, wajib kita berikan zakat kepada amil yang dilantik oleh kerajaan Islam selagi ianya telus. Kalau jelas nyata tidak telus, maka tidak lagi wajib
kita berikan kepada mereka. Buka kita Al-Fiqhul Manhaj. Jadi hari ini macam mana? Macam mana keadaan orang-orang yang diamanahkan mengutip zakat? Tengok sendiri, tak perlu dihuraikan. Ya, tengok sendiri, tak perlu dihuraikan. Semua orang sudah tahu. Jadi hurai pun buat letih ya. Semua orang dah tahu. Baik, bab yang ke-22 dari hal nasihat. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya, ini sebenar-benarnya. Mereka yang beriman itu bersaudara. Kita ni orang beriman bersaudara, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala. Allah yang sebut, Allah yang firman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hafal ni ayat ni. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pendek Dan firman-Nya menceritakan dari hal Nuh sallallahu alaihi wasallam. Wa ansahu lakum. Dan aku menasihatkan bagi kamu. Dan juga dari Hud alaihi salam. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kamu adalah penasihat yang dipercayai. Berhubung dengan hadis-hadis. Hadis yang pertama apa dia? Dari Abi Raqim Tamim. Bukan Raqim, Ruqayyah. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Bin Aus Ad-Dari. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Gitu. Radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ammatahum wa ammatihim. Diriwayatkan oleh Muslim, artinya agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat ni semua orang apa ni? Apa maksud dia? Kata kami untuk siapa? Sabdanya untuk Allah. Untuk kitabnya. Untuk rasulnya. Untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Dan orang-orang awam mereka. Agama itu untuk kita. Agama itu untuk kita. Dari Allah untuk kita. Melalui kitabnya dan rasulnya. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu an, katanya, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati sholati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslimin. Muttafaqun alaih. Aku telah menjanjikan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mendirikan sembahyang, membayarkan zakat dan menasihat untuk tiap-tiap orang Islam. Apa maksud nasihat untuk tiap-tiap orang Islam? Itu menyampaikan dakwah. Ya balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dia pada aku walaupun satu kalimah. Satu ayat. Ya, satu ayat. Satu ungkapan. Satu ayat itu satu ungkapan dakwah.
menyeru mereka kepada Allah. Kita menyeru manusia ni bukan menyeru kepada kita. Kita menyeru mereka kepada Allah. Kalau kita menyeru mereka kepada, kalau kita menyeru manusia kepada kita, maka kita akan rosak dengan seruan itu. Dan kita akan dirosakkan oleh mereka. Dan barangkali tidak dirosakkan oleh mereka. Kita sendiri itu akan rosak binasa. Macam mana kita seru mereka kepada kita? Seru manusia kepada kita, iaitu kita menyeru mereka kepada perkara yang mereka suka. Yang mereka tak suka, kita takut nak menyampaikan. Itu namanya seru kepada kita, bukan seru kepada Allah. Seru kepada Allah ni, Nabi dah pesan. Sayyidina Ali pun kata, qulil haq wa in kana murran. Katalah yang pahit, katalah yang benar, walaupun ianya pahit. Pahit ni apa dia? Terkadang sampai ditangkap dan dibunuh. Itu kata, nak sampaikan agama ni, memang ramai orang tak suka. Banyak musuhnya. Banyak orang tak suka. Lagi terkenal ia, lagi banyak musuh dia. Lagi terkenal orang memusuhinya. Ya, cuba kita tengok hari ni orang-orang yang jadi da'i. Lagi banyak pengikutnya. Lagi besar fitnahnya. Lagi ramai orang tak suka ke dia. Pasal apa? Pasal itulah, ya, pasal hikmahnya ialah dakwah itu memang begitulah. Bila ada dakwah, ada dajjal. Ada dajjal, ada dakwah. Benda yang berlawanan itu, yang muqabalah sentiasa ada. Ada hitam, ada putih. Ada putih, ada hitam. Kau tengok cicak. Belah hitam, belah putih. Kalau dia keluar punggung dia terputih saja, tu bukan cicak pun ke dia. Tu tayyiba aku tak tahu. Ya. Ada baik, ada jahat. Ada tidur, ada jaga. Cuba tengok sebelah. Tidur, depannya jaga. Cuba tengok. Tak tengok? Nampak tak Sabit? Sebelahnya tidur. Sebelahnya jaga. Sabit tak nampak? Tak nampak kenapa tak tumbuk dia? Tumbuk dia bagi dia jaga. Tidur. Sambil-sambil tengok kita, sambil-sambil ambil peluang lena. Ada rajin, ada malas. Ada yang dah habis mengapai. Ada yang terbelum habis. Ada yang langsung tak mengapai pun dah. Itulah. Dia ada muqabalahnya, benda yang berlawanan dia. Muqabilnya. Ya, yang berlawanan. Begitulah tadi, bila ada kebaikan, ada kejahatan. Ada seruan dakwah, adalah da'iyah. Ada da'i, adalah dajjalnya. Begitulah ya. Ada da'i, ada dajjal. Ada dajjal, ada da'i. Benda ni akan berlaku sepanjang zaman. Hikmahnya Allah juga yang mengetahui. Hikmahnya Allah nak bagi pahala kepada orang yang mukmin. Kalau tak ada orang yang menyeru kepada da'iyah, yang bawa kemungkaran, tak adalah pula pahala untuk orang mukmin. Kalau tak ada Yahudi jahat ke atas muka bumi ni, yang menyerang Palestin, tak ada pula pahala untuk orang mukmin nak doakan mereka dengan doa kunut nazilah setiap subuh kurang-kurangnya. Dia orang tak hafal pun doa kunut nazilah. Tu pun ramai tak hafal. Tu sebut amin. Tu pun setengah dia amin, tengah tidur, tengah sembahyang subuh. Betul tak?
Nah, kalau tidak, tak adalah semangat nak berjuang dan berjihad di jalan Allah. Nak menderma kepada mereka kan berjuang berjihad tu. Nak mendoakan kepada mereka sekurang-kurangnya dengan amin kita pada bacaan doa kunut nazilah imam pada solat subuh ataupun solat-solat yang lain. Tu hikmah ni. Mereka yang gugur di sana syahid, alhamdulillah masuk syurga tanpa hisab. Ya, kafir yang mati, kafir apa jadi? Matinya mati apa? Mati dalam kehinaan, azab. Dahlah mati dalam azab kena tembak. Lepas tu azab lagi di alam barzakh sampai ke dalam neraka selama-lamanya sebab menentang Allah. Itulah iktibar kita nak ambil. Kalaulah kita ni mati dalam maksiat, macam mana matinya tentera-tentera kafir Yahudi yang menentang orang-orang Islam di Palestin sana. Dua-dua pun ada mati. Bezanya yang Palestin, yang mukmin matinya mati masuk syurga. Yang lawannya masuk neraka kekal. Kalau kita duduk dalam neraka kekal nak. Kita nak masuk syurga. Tapi akidah tak mau ambil yang betul. Baik, habis. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anasnya ada dua. Ada Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas. Itu lain kali kita cerita. Satu yang sahabat Nabi, satu yang tabi'in. Lain kali lah. Tak ada nak. Baca ni dulu. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Artinya tidak beriman seseorang kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Ini dah selalu kita baca lah. Tak perlulah kita nak urai. Ada soalan cepu mas. Kita baca soalan dulu. Baik, soalan. Apakah hukumnya tentang cara makan buffet yang popular di restoran-restoran dan hotel? Iaitu pelanggan perlu membayar sekian-sekian harga yang ditetapkan. Kemudian bolehlah makan, tak kira makan banyak atau makan sikit. Barangnya sama sahaja. Untung lah. Bagus lah. Dia bersedekah lah tu. Barangkali okeynya bersedekah. Tapi dia tak kabur. Bayaran tu banyak mana. Kalau bayar RM10, makanlah apa nak makan. Tu barangkali okeynya nak sedekah. Tapi kalau bayar RM100, makanlah apa nak makan. Ada korang nak makan sampai RM100? Biasa-biasa kita makan tinggi-tinggi pun RM25 lah kita kata. Tiba-tiba makanan yang banyak tu kita bayar RM100. Untung besar tu okey. Itu hukumnya nak kena orang. Nak kena orang hukumnya haram. Tapi kalaulah dia kata harganya RM20, makanlah apa nak makan. Kalau terlebih saya halalkan. Kalau terkurang Tuhan halalkan kepada saya, maka itu kita kata tayyib.
Dia kata baik lah lagu tu. Jadi dia tak tulis ini berapa harga dia. Jadi tak bolehlah kita nak berhukum dia. Tak boleh nak cerita apa hukum dia ni. Ni hukum nak bersedekah ke hukum nak kena orang kita tak tahu. Mudah-mudahan dia nak bersedekah lah kot. Dia bajet seorang RM20. Tapi kalau aku makan RM30, ya kami halalkan. Tak apa macam tu. Bagus lah lagu tu. Ya, kalau semua restoran lagu tu, kita pun suka. Bayar RM10 makan macam RM30. Ada. Ya, macam-macam makan ada. Airnya cendol. 2 mangkuk. Tambah lagi. Siram. Paku nasi pula. Ayam sebelah. Bukan setui. RM20 lah. Tu bagus ya. Ini ayamnya kuku ya. Kuku ayam ya. Dengan temolok dia. Bayar RM50. Tu nak kena kawan. Nak kena orang. Jadi dia tak sebut harga dia, kita pun tak tahu lah. Kena tanya harga dia berapa. Jangan lebat main. Hari ni orang suka duk kena orang. Zaman hari ni orang suka duk kena orang. Tu dalam Google. Banyak. Nama perniagaan menurut syariah. Pelaburan menurut syariah. Masuk RM300, 3 jam dapat RM10,000. Penipu dia. Yang pertama tak ikut syariah pun. Apa menegak dia bang? Satu. Yang kedua tak munasabah. 3 jam, 300 tu dia menegak apa? Nombor 2. Nombor 3. Kalau lagu tu orang tak payah kerja, pergi melabur ke dia. Nombor 4. Siapa percaya? Memang bodoh, betul-betul bodoh. Masuklah 300. 3 jam hilang lain. Tak ada nombor tu, tak wujud dah. Betul kena tipu. Sebab percaya memang bodoh betul. Tapi yang lebih bodoh dah kena tipu 14 kali lah. Masuk lagi hak lain pula. Memang betul-betul bodoh. Dia bubuh lah gambar orang ni, muka orang ni, muka orang ni, muka ustazah pun. Siap dia tunjuk lagi sijil. Sijil kelulusan daripada kementerian. Sijil tu siapa boleh buat. Bubuh alamat lagi. Nombor sekian-sekian, jalan sekian-sekian. Alamat tu siapa boleh buat. Orang tepi, orang tempat tu tak tahu pun ada ni alamat tu. Yang duk kena tu orang mana? Ni orang utara, orang selatan, orang timur, orang barat. Dia duk tengah-tengah. Orang situ tak tahu pun ada ni alamat tu. Ya. Itulah dia tipu akhir zaman. Jaga-jaga kita jangan sampai kena tipu. Tu pun duk kena juga. Saham ni sejak daripada zaman dulu sampai zaman law ni kebanyakan saham tu penipu. Ya. Dan saya nak beritahu sejak tertubuhnya Bank Dunia yang ditubuhkan oleh orang Yahudi, Rothschild, terbit berbagai-bagai saham yang tidak halal oleh syarak. Tidak halal pada syarak. Ya, saham-saham di Malaysia ni pun kebanyakannya tidak halal. Bursa saham Kuala Lumpur tidak sah pada syarak. Kalau hak besar tu pun tidak sah pada syarak. Hak lain-lain tu fikir-fikirkanlah. Dia jual nama patuh syarak, patuh Islam, patuh syariat. Kita tak mengaji. Oh, dia patuh syariat. Oh, tak kaji lah. Betul ke dia patuh? Apa menega dia buat? Ya, kita kena tahu apa menega dia buat. Untuk kita tentukan dia patuh syarak. Tentu dapat. Tu tanda-tanda tak patuh. Bubuh 300. Tentu dapat 10,000. Tu tentu dah tak patuh syarak. Tentu dah penipu sebenarnya. Bukan tak patuh syarak, tentulah penipu besar.
Big scammer in the world. Tapi orang Islam banyak juga yang percaya. Percaya berapa? Terkena. Tu. Zaman dulu saya muda-muda, zaman Pak Mantelo. Lepas tu naik Fauziah, ia 50. Naik lagi. Macam-macam. Labu Peram, labu berlanjut, labu labi, semua ada. Lepas tu mari lagi. Ya. Mari lagi dengan itu, dengan ini, hari ni macam lain pula. Jadi kita ni, ya janganlah sampai tertipu banyak kali. Kau dah tipu sekali, tertipu sekali, sudahlah. Sesungguhnya orang Islam tidak masuk lubang biawak 2 kali, kata Nabi. Ya. Tapi kita masuk dah lebih 14 kali ni, apa cerita? Ya, wallahu a'lam. Jadi kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya bab 23 dari hal menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Ini hukum berdakwah, ya. Hukum berdakwah. Di mana terkadang dakwah itu ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.